Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah SWT dengan ihsan rahim karimnya, kita dengan izin dia kita dapat memulakan muzakarah Akademi TBST pada tahun 2016 ini. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Sebenarnya adik macam tak percaya ya. Adik akan kembali kepada Akademi TBST ini sesudah melalui beberapa peristiwa yang betul mengganggu diri adik. TBST ini sebenarnya sukar dipisahkan dengan diri saya, diri adik. Satu yang sukar. Karena banyak pengorbanan bertahun-tahun telah saya buat atas perkara ini. Tapi alhamdulillah orang kata dah jadi satu takdir ketentuan. Saya akan terus ada di Akademi TBST ini Walaupun pada awal tahun atau hujung tahun lalu saya berazam, bertekad untuk meninggalkan TBST dan tak akan kembali lagi. Seperti yang telah saya cerita sebelumnya, asal usaha Abang Syukri, Abang Usah dan family saya pengujuk saya. Terutama orang rumah saya. Maka dah kata tadi dah mungkin jadi takdir saya. Saya kembali semula ke Akademi TBST ini seperti dahulu kala. Sebenarnya sejujurnya saya dah terbiasa dengan kehidupan aktiviti harian bersama pelajar-pelajar atau student TBST sejak 2010, 11, 12, 13, 14, 15 dah bertahun-tahun, 4, 5, 6 tahun saya fikir pagi, petang, siang, malam cerita baru sekarang bersilaturahim tentang market, tentang kehidupan, tentang macam-macam dan satu perkara yang saya suka buat sebenarnya, minat suka, gembira buat. Tak ada paksaan sesiapa pun sebenarnya itu perkara yang kita suka buat, gembira buat. Bila satu perkara kita buat, kita rasa gembira, seronok buat kita berapa berat pun katakan lama pun, susah pun pada pandangan orang tapi pada orang yang membuat tadi, dia merasa mudah saja ringan saja, mudah bagi dia, gembira dia buat perkara itu. Jadi dah menjadi satu kewajipan sebenarnya dalam kehidupan harian saya 24 jam bersama dengan pelajar-pelajar TBST dah 45 tahun dahulu Bukan satu benda yang kekok Kekok ni benda yang tak biasa lah begitu. Dah biasa bagi saya perkara ni dahulu kalau kami muzakarah
Saya ingat lagi 9.30, 11 sampai 10.30, 11.30, ada sampai 12.30. Pernah muzakarah sampai 1.30. Ada masa Ramadan dulu pernah sampai 2.30 pagi pun ada ya. Ya, saya ingat lagi ya. Pernah kami dulu kan. Semangat cerita zone A, ingat lagi ya. Sampai 2 pagi pun terasa tak ada apa-apa, mudah je. Saya ingat Ramadan 2013 ya. Tak silap lah ya. Sekitar macam itulah. Tak ingat lah. Lebih kurang lah ya. 2013, 2014 tu. Sampai 2 pagi tu biasa je. Ya. Bila akademi pertama kami buat di Parlenggo ya. GOTI 1 ya. Tahun 2013. Sebelum tu 2010, 2011, 12 tu di Facebook ya. Ya, di Facebook dulu kami buat TB lah ya. Banyak grup. Banyak grup. Belas grup. Tiap negeri ada grup ya. Selangor, TBST, Pahang, TBST, Kedah, TBST, Johor, TBST ya. Indonesia pun banyak tu ya. TBST di Indonesia pun ada ya. Yang menubuhkan. Bukan saya suruh pun. Tak pernah pun saya suruh. Tapi mereka buat berfikir sendiri. Kemudian pada tahun 2014 ya. GOTI 2 bermula ya. Di Parlenggo lagi ya. Di Akademi TBST di Parlenggo. 2014 ya. Satu SH1 dah. SHT ya. Dimulakan masa itu ya. Begitulah lebih kurang tentang perjalanan ya. Perjalanan tentang Akademi TBST ya. Daripada sejarah, lebih kuranglah sejarah dia. 2010, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Dan bermula yang baru pada 2016 ini. Jadi kepada yang baru ya, orang yang baru kenal TBST ya, begitulah secara sejarah ringkas dia TBST ini ya. TB itu Trade Bank, TB Trade Bank, ST itu Smart Trade ya. Itulah dua method trading ya. Pertama saya pada tahun 2010 ya. Dan TBST ini yang mempunyai sejarah tersendiri ya, dalam melahirkan pelajar-pelajar ya, yang berjaya. Ada sejarah dia, ada catatan sejarah dia ya. Dari 2010, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Sebab itulah bila saya cuma menghilangkan dia, orang mencari saya. So, kepada yang baru ya, itulah ya perkenalan dia. TBST ini bukan satu nama baru ya. Lama baru setahun, 2 tahun begitu ya. Dia setelah lama berada bertapak di Forex di Malaysia, di Indonesia ni ya. Dan banyak yang Alhamdulillah ya, banyak yang berjaya dengan TBST ini. Selalu banyak saya dengar laporan, ada yang cerita dengan saya dan sebagainya. Saya malah nak sebut lagi lah nama-nama dia. Dulu saya sebut nama-nama mereka ni. Sekarang tak perlu sebut lagi lah ya. Cuma cakap begitu sahaja. Baik, okey lah ya. Jadi kita balik kepada alif bata ya. E-books. Alif bata ya. Ini bahasa Quran sebenarnya ni. Secara Muslim ya, Islam. Kalau bahasa Romawi A, B, C macam tu. A, B, C dia. Asas dia, basic dia. Itu maksud dia ya. Untuk satu orang Muslim ya.
Islam seperti saya dan rakan-rakan yang lain ya, untuk mempelajari Al-Quran ya, membaca Al-Quran, dia perlu tahu, dia perlu mengenal huruf yang ada di seluruh Al-Quran itu. Asas dia bermula dengan alif, ba, ta. Begitu juga lah untuk kita belajar membaca ya, tulisan Romawi ya. Kita kena kenal huruf dulu. A, B, C, D, E, so ya. Untuk kita belajar ilmu TBST ni ya, perlu kita belajar asas dia, basic dia ya, asas dia dan basic dia. Kita kenal dulu, oh begini, oh begini, oh begini. Baiklah, saya fikir dah cukup lah tu ya, sejarah lebih kurang lah tentang perjalanan TBST kepada yang baru ya. Supaya mereka ada maklumat bermula bila ya, di mana, sebelum ni apa yang dibuat ya. Baru mereka faham ya, ada maklumat mereka, pengetahuan tentang TBST. Itu maksud adik bercerita sebagai pengenalan ya di Akademi TBST ini. Sebelum adik melangkah lebih jauh kan, tentu ada sejarah dia, sejarah penubuhan dia ya, apa-apa sahaja ya, lebih kurang begitulah ya. Baik, kemudian kenapa perlu saya buat e-books ni ya, e-books TBST ni, kenapa perlu dia, apa tujuan dia, apa manfaatnya, apa pula manfaatnya ya. Baik, kita semua pernah sebagai seorang pelajar ya, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekolah rendah, sekolah menengah kan, masuk universiti kan, tentu ada buku ya, buku apa, buku rujukan, matematik, sains, sejarah, ada buku, ada bab-bab dia sebagai panduan, sebagai rujukan ya untuk kita belajar. Sekiranya tak ada buku kan, macam mana kita nak belajar kan. Walaupun ya, saya dah memuzakarahkan banyak tentang ilmu-ilmu TBST sebelum ni ya, tapi berselera ya, tak ada satu panduan yang khusus ya, sana sini ya, dan tak ada sistematik dia. Okey, tak ada sistematik dia, menyusahkan orang baru mencari macam mana kan. Jadi bila saya buat e-books ya, walaupun saya tak berapa suka sebenarnya ya, saya tak berapa suka sebenarnya buat benda ni ya, dengan hati berat ya, rasa berat, malas ya, kemalas lah, tapi hati saya masih itu berat nak buat, nak menulis, nak melukis. Saya tahu ya, makan masa yang banyak, pengorbanan banyak ya. Saya pun nak menulis lagi bukan suka sangat, mata pun tak berapa bagus sangat lah, bukan macam dulu kan. Saya fikir macam tu lah ya. Tapi bila berfikir lama-lama ya, memikirkan ke depan ya, saya pujuk hati saya, gagahkan hati saya ya, kuatkan hati, pujuk keras hati ni. Ya mungkin takdir saya ya. Begitu lah. Dah suratan ya, qada qadar saya, tentuan ya, saya nak buat juga benda ni ya. Dan saya mungkin juga saya dilahirkan untuk salah satu untuk benda ni, perkara ni ya. Jadi saya pun mulakanlah ya, seperti dahulu ya, seperti berapa bulan yang lalu ya, 1-2 bulan yang lalu lah ya. Jadi okey lah ya, faham ya kenapa ada e-books ya, kenapa perlu ada e-book ya. Selalu orang PM saya, dari mana nak mula belajar TBST ni, selalu berulang-ulang ya, orang PM saya di Facebook.
uh, tanya dari mana nak mula, di mana nak dapat nota-nota PBST. Ulang-ulang saya tengok ya, orang baru lah perhatikan. Bila dah berulang-ulang saya pun berfikir kan. Dan ada yang PM saya, kawan-kawan lama saya pujuk saya ya. Mana lelaki dia, mana cewek dia, mana cewek dia ya. Terus terang lah. Pujuk saya banding baliklah ke akademi ya. Kami rindu dengan banding. Perlu bimbingan macam-macam lah pujuk saya, SMS dan sebagainya. Saya diam je. Buat tak tahu saja kan. buat baca tapi buat tak hati keras kan. Macam tu buat tak terfikir macam itu je kan. Dan juga ada yang PM saya banyaklah yang menyampaikan PBST ni bermacam-macam versi lah, macam-macam cara lah. Banyak yang minta saya ya nak saya yang saya buat macam mana sebenarnya ya. Dan banyak macam-macam dah keluar fatwa ya, fatwa baru dan sebagainya. Jadi mereka nak yang dari saya 100% lah ya, macam mana sebenarnya, macam-macam kan. Jadi banyak juga yang PM saya bagi tahu mengadu hal seperti begini. Saya pun jadi serba salah. Ya, dalam dilema orang kata kan. Dalam dilema. Nak biarkan jadi apa pula nanti kan. Dalam kesempatan ini lah ya. Dalam kesempatan ini sebenarnya mereka yang menyampaikan, kawan-kawan saya juga tu ya. Dalam kesempatan ini sebenarnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Ya, banyak terima kasih sebenarnya kepada mereka yang menyampaikan PBST ya. Ya. Dan harapan saya ya, selepas dah keluar e-books ni, Alif Bata nanti macam mana plan trade port ya, macam mana plan trade exit port pula, masih exit macam mana pula nak buat, macam nak kenal ABAA, macam mana guna ya. Apalagi tu macam nak kenal HHR trend ya, semua nanti evolusi zone A, demonstrate ya. Macam mana nak buat perjalanan HHT kan, kita tahu nak buat perjalanan HHT akhir, awal dan sebagainya. Macam mana nak marking port ya, H1 high, H1 low ya. Jadi saya dalam master plan saya ada 6 e-books ya semua. Setakat ni lah. Ni Alif Bata yang pertama ya. Jadi bila dah keluar semua, saya harap mereka akan jadikan panduan perkara ini ya. Mereka akan jadikan panduan dan memahirkan ya. Lepas itu mereka akan memahirkan perkara ini ya. Itu harapan saya ya. Harapan adik lah. Dan sebenarnya bila dah keluar contoh ya, plan trade port ya, plan trading di port ya. Bila saya dah detailskan ya, uraikan ya, cara yang betul marking dia, semua akan nampak nanti ya. Sebenarnya begini ya. Orang yang tersalah sebelum ni pun dia akan mengakui secara adik berpegang kepada falsafah TBST. Tak suka-suka ya, adik akan buat berasaskan falsafah TBST, bentuk dan sifat yang berulang-ulang. Baik, maksud dia yang berulang tu bentuk yang akan berulang ya, dan marking tadi pun dibuat secara berulang dengan cara yang sama ya, diulang-ulang sahaja ya.
nak tandakan high ke low ke, ya, dengan menggunakan trend, contoh ya, akhir dan awal. Dia jadi akhir dan awal ni volume yang berulang, candle yang berulang, ya. Itu akan digunakan sampai bila-bila. Maksud dia bila-bila ni, maksud dia bila kita nak adakan market buat pot baru, ya. Tahun 2012 nanti buat pot, tahun 2017 ke Januari buat pot, ya. Kita akan sama guna juga. Kita akan guna akhir dan awal trend. Guna 8 bahasa candle. Nanti katakan bulan 3 dia buat pot lagi, ya. Dia akan buat pot terus. Bukan kita cari method lain, tidak. Akhir dan awal trend itu juga. Guna volume juga. Ya, diulang-ulang sahaja. Baiklah, ya, saya fikir bab mukadimah cukuplah tu, ya. Cukuplah tu, ya, mukadimah pengenalan tentang TBHT lah, ya. Baik, kita masuk kepada falsafah TBHT, ya. Kita masuk kepada falsafah TBHT. Falsafah, ya, TBHT. Penting, ya, perkara ni, ya. Perlu dipahami dengan baik. Falsafah TBHT ni. Falsafah ni, ya, satu katakan pokok, ya, pokok lah mudah, ya. Inilah akar dia, ingat, ya. Inilah akar dia, tunjang dia. Tunjang. Akar tunjang lah, ya, kata. Begitu. Falsafah TBHT, ya. Asas ataupun tiang, ya, kepada TBHT ini. Itu falsafah dia. Bentuk dan sifat market yang berulang-ulang. Ulang-ulang 3 kali, ya. Contoh mudah, ya. Macam satu negara Malaysia, ya. Dia punya ada asas dia. Macam falsafah dia. Dipanggil rukun negara. Rukun negara, ya. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lebih kurang begitulah. Adik pun dah lama tak sekolah. Dulu ingatlah, hafal lah, ya. Kalau di Indonesia dipanggil Pancasila lah, tak silap. Baik, di sinilah keunikan TBHT. Di sinilah apa? Keunikan TBHT, ya. Keunikan ni keganjilan. Di sinilah lahirnya TBHT secara tersendiri di dunia ini. Dia tak akan sama dengan apa-apa pun teknik, Elliott Wave ke, apa-apalah dia, SNR ke, ya, apa teknik, MA ke, ya, trendline ke, ya, apa lagi lah, macam-macam. Saya pun tak reti nak sebut Stosh ke, Bollinger ke, apa-apa, ya. Di sini keunikan dia. Kerana TBHT ini dia melihat, ya, kepada bentuk market dan sifat-sifat market yang berulang-ulang. Ya, berbeza, ya. Baik, apakah bentuk market yang dimaksudkan, ya? Fahamkan, ya. Tunggu dulu, sebelum tu saya nak cakap apa-apa pun, ya, evolusi, ya, perkembangan TBHT, ya, dihasilkan, ya, apa-apa pun, semua berpunca daripada falsafah tadi. Semuanya berasal, ya, dilihat. Kalau bentuk tu berulang-ulang, sifat tu berulang-ulang, barulah akan diuji, ya, untuk dijadikan ilmu TBHT. Contoh diamond step, ya.
Contoh ya, macam mana nak buat pot, bukan senang ya. Nak buat trend 8 bahasa Candle ya. Itu semua hasil daripada falsafah TBST. Faham ya? Faham ya? Kenapa ada pot? Kenapa ada exit pot? Kenapa ada HHR trend? Kerana itu lahir daripada falsafah TBST tadi. Kenapa ada dalam exit pot ya, ada teori HHR vs arah HH1. HH akhir HHR lawan vs arah HH1. Kenapa? Kerana sifat dia berulang-ulang. Okey ya. Bukan perkara itu satu-satu teori dalam TBST, dia dihasilkan daripada falsafah tadi. Dilihat melalui kacamata falsafah tadi. Itulah pentingnya ya. Perlu ada satu rujukan dalam kita menghasilkan sesuatu analisa ya. Panduan kita, pedoman kita, begitu. Dan kita konsisten dengan falsafah tadi sampai bila-bila. Ya, sampai bila-bila. So untuk mengembangkan ya, sebab itulah bila orang lain ya cuba menyampaikan TBST versi tambah apa kata kurangkan, dia tak akan menjadi. Kerana dia tak faham. Kenapa dia tak faham? Pedoman ya. Ilmu-ilmu TBST tadi bersumberkan dari mana? Bersumberkan asalnya dari mana? Ya, dia guna fikiran dia. Ya, kalau begini beginilah. Kalau besok begitu begini pula. Gitulah. Tak boleh ya. Tak boleh, kita tak boleh ikut market ya. Kita tak boleh ikut rentak market, ingat ya. Tak boleh ya, rentak market kita tak boleh ikut. Kita kena ada satu panduan yang kukuh. Kukuh ya, yang terbukti. Barulah kita boleh mengembangkan ya ilmu TBST ini. Mesti dengan falsafah yang sama. Tak mungkinlah ya, kalau susu lembu keluar dia perut lembu kan, tiba-tiba kita nak susu kambing pula. Mana mungkin kan, lembu-lembu lah ya, sumber dia kan lembu. Tak mungkinlah lembu kambing pula susu dia kan. Jadi sumber tu penting ya. Sumber yang sama akan menghasilkan perkara yang sama saja ya. Baik, ingat ya, itu pentingnya falsafah ya. Adik tak mau ceritalah ya, bagaimana nak dapat falsafah, bagaimana asal usul dia. Adik dapat falsafah dia. Tapi sebenarnya melalui keberkatan satu doa, itu yang mudah dia lah. Keberkatan satu doa orang yang alim di dunia ini pada zaman ini ya. Cukup dia beritahu lah akhir zaman ni. Tapi dia dah meninggal lah, lama dah ya. Lama dah dia meninggal, sekitar tahun. Adik belum lahir lagi dia dah meninggal. Cuma orang lain ya. Orang lain adalah ulama lain yang cerita. Saya pernah dengar yang orang tadilah, orang alim tadi. Dia pernah bercakap, dia telah bercerita satu doa ya. Saya dengar doa tu, saya pun cubalah ya. Doa adab belajar, adab untuk belajar, itu aja ya doa ni. Jadi dengan keberkatan orang tadi ya, sungguh alim orang ni ya. Dengan keberkatan doa tadi, tengok tu
betapa berkatnya orang ni. Saya ambil doa dia walaupun dia dah meninggal. Saya dapat falsafah TBST ni. Saya dapat falsafah TBST ni. Satu keajaiban ya. Sebenarnya saya pun tak tahu nak. Bukan senang forex ni. Semua orang tahu forex ni kan. Bukan mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah. Baik, okey lah ya. Saya cakap jugalah ya, supaya orang tak tertanya-tanya ya. Baik, jadi falsafah TBST saya ulang lagi ya, adalah bentuk dan sifat market yang berulang ya. Baik. Dalam bentuk ni ada bentuk asas dia. Bentuk asas ni perkataan mudah dia bentuk besar dia. Mudah. Bentuk yang besar dia. Dan satu lagi adik panggil bentuk biasa. Ya. Jadi terbagi kepada dua ya. Ingat ya, catat ni. Mula catat ya. Falsafah tadi apa guna dia? Ya. Kan ada nota penting ya, catat ya. Falsafah tadi, falsafah daripada falsafah TBST lah lahir ilmu TBST yang lain. Dia falsafah seperti ibu lah ya, ibu kan. Dari ibu lah lahir anak dia. Pertama dia zon A, anak kedua dia zon B, contoh ya. Anak ketiga dia apa? Port, anak keempat dia exit port, contoh. Faham tak? Anak kelima dia contoh diamond step ya. HSJ volume. Anak keenam, anak ketujuh is shadow. Anak ketujuh laut tenang. Contoh begitu ya. Supaya mudah faham. Anak ke-8 dia bahasa candle. Contoh. 9 teori HS1. Begitu. Semua lahir daripada ibu yang sama. Falsafah yang sama. Contoh anak ke-10 dia lagi evolusi zone A ya. Ya. Contoh dia lah ya. Teori akhir HRVS HS1 ya. Semua ilmu-ilmu ni yang pelbagai-bagai tadi ya. Semua dihasilkan dari kacamata menggunakan falsafah bentuk dan sifat market yang berulang-ulang. Inilah orang lain tidak faham. Inilah orang lain tidak faham. Saya ulang ya. Inilah orang lain tidak faham tentang TBST. Orang lain, ya ingat, cuba nak mengandaikan TBST begitu, begini, begitu, ya. Tapi dia tak faham satu-satu ilmu TBST itu walaupun pelbagai. Trend ke, HST ke, HS1 ke, port ke, exit port ke, 8 bahasa candle ke, evolusi zone A ke, ya. Dia tak faham. Dia hanya dihasilkan dari asas yang satu saja. Ya, asas yang satu saja. Semuanya sumbernya satu saja. Rujukan saya, rujukan adik, iaitu falsafah TBST, bentuk dan sifat market yang berulang-ulang ya. Di sinilah ya rahsia sebenar TBST ni. Adik harapnya dah details ya, adik dah uraikan bagaimana ilmu ya TBST ini dihasilkan. Bukan banyak pun sumber dia. Hanya satu falsafah, sumber sahaja. Tapi dikembangkan dia ya. Digunakan ilmu tadi
falsafah tadi untuk menghasilkan semua ilmu TBST yang lain. Baik, ada sambung ya. Tadi bentuk market bentuk asas dan bentuk biasa. Ada dua ya. Baik, apakah bentuk asas ni? Apakah bentuk asas atau bentuk besar yang adik panggil status market? Yang dipanggil apa dia? Status market. Baik. Untuk adik menghasilkan bentuk asasnya, ada 3 ya. Port, exit port dan HHR trend ya. Menggunakan satu kacamata yang unik ya. Agak unik ya. Yang dipanggil kacamata pandangan H1. Dan bagaimana pula adik mengaitkan dengan falsafah bentuk dan sifat yang berulang-ulang. Bagaimana kaitan dengan bentuk asas tadi? 3 status market ni. Ya, macam mana terjumpa perkara ini? Bagaimana adik mengaitkan dia? Dan benda tu memang berlaku berulang-ulang. Ya, sesuai dengan falsafah tadi. Bentuk dia, sifat dia akan berulang-ulang sampai bila. Maksudnya dari 2000 dulu, 10 ke 9 ke 8 ke 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Bentuk asas 3 bentuk asas ni akan bertukar bersilih ganti. Bertukar bersilih ganti ya. Ingat ya. Sekarang 2016. Tahun depan 2017. Market tak nampak lagi kan. Tapi adik yakin tengok percakapan adik ni. Tahun depan atau bulan depan tak nampak lagi kan. Minggu depan lah mudah. Tak nampak lagi kan. Kan? Minggu depan tak nampak. Perhatikan. Market tetap akan buat port ataupun exit port ataupun HHR trend. HHR trend secara berulang. Hari ini 23 November ya. Kan? 23 November. Ya. Besok cuba tengok. Lusa cuba tengok. Market buat port ke, market exit port ke, ya. Market buat HHR trend ke, tengok. Dia akan hanya buat bentuk asas ni secara silih berganti. Dan dalam bentuk, ingat, dalam bentuk asas ni dia ada sifat semula jadi yang tersendiri yang dia akan ulang semula. Contoh ya, sifat semula jadi, contoh saja satu ya. Bila market berada dalam port, contohnya, apa sifat semula jadi? Dia akan ulang. Apa dia? Dia akan berputar arah. Simple ya. Dia akan sampai ke zone maksimum, volume maksimum, kedudukan maksimum, volume maksimum, dia akan berputar arah. Sampai lagi ke atas, sampai volume maksimum, dia akan putar arah ke bawah. Oleh kerana dia sifat semula jadi. Bila tahun 2000 katakan nanti bulan depan dia buat bentuk port. Bulan Januari ke, nanti 2 minggu depan dia buat bentuk port. Ya. Dia akan mengulang sifat semula jadi tadi. Dia akan putar arah. Semula. Faham tak? Itulah falsafah TBST. Ya. Melihat perkara yang berulang-ulang sama ada bentuk dan sifat dia. Nanti katakan lagi bulan, nanti
katakan sebulan lagi, dia buat pot lagi, tetap dia akan buat sifat yang sama. Putar arah lagi. So, bila kita kita faham dia berada dalam pot, kita dah ada pengetahuan, ya. Oh, market dalam pot, dia ada sifat semula jadi dia akan putar arah. Maka kita menggunakan perkara yang sama juga, akhir dan awal trend. Kalau yang lepas, kalau ada pot katakan 2 minggu yang lepas, kita guna kemahiran yang sama juga, akhir dan awal trend. Nanti bila bulan depan dia buat pot lagi, sama juga. Kita akan guna kemahiran yang sama, akhir dan awal trend. Nampak tak? Kita akan mengulang ilmu yang sama, kemahiran yang sama. 8 bahasa candle. Itu juga bila dia katakan bulan 2-3 bulan akan datang, dia buat pot juga. Tetap juga kita akan guna ilmu yang sama, akhir dan awal trend. 8 bahasa candle. Contoh lagi kan, sebab apa? Bentuk asas ni dia tak akan buat sampai bila-bila. Sampai bila pot ni dia akan tetap buat sampai bila-bila. Exit pot pun dia tetap akan buat sampai bila-bila. Ya. Jadi katakan Januari 2017, dia buat pot lagi. Ya. Adakah kita cari ilmu lain? Tidak. Kita akan tetap guna ilmu yang sama, kemahiran sama. Apa dia? Akhir dan awal trend. Akhir dan awal trend ada apa? Ada 2, trend biasa dan sideways trend. Cara baca dia macam guna 8 bahasa candle. Apa lagi untuk mengukurkan? Dia kena ada volume yang berulang. Cara mengukur volume sama juga. Faham ya? Itulah maksud tadi 8 bahasa candle itu dihasilkan daripada falsafah TBHT yang sama. Akhir dan awal tu ataupun TKJ itu dihasilkan dari mana? Daripada falsafah TBHT yang sumber yang sama. Cara mengukur volume semuanya sama, ya. Cara membaca akhir candle pun menggunakan asas sumber yang sama. Iaitu apa dia? Istilah berasaskan bentuk dan sifat market yang berulang-ulang. Dia tak boleh, dia kena berulang. Kemahiran yang kita belajar ni, kita guna bulan ni, di pot ni, katakan bulan November ada pot. Nanti bulan Januari ada pot, itu juga. Ilmu yang tadi juga akan diulang kemahiran dia. Itulah TBHT. Ya? Berulang-ulang. Inilah orang tidak faham. Inilah orang sukar faham, tidak faham apa TBHT. Selalu orang bertanya, ya, kenapa mereka ni TBHT ni suka mengulang kaji market-market yang lepas, ya, perkara yang dah lalu, ya. Inilah orang tak faham dengan falsafah TBHT. Ya, dia tak tahu bila kita mengkaji pot tu, kan, pot yang kita kaji tu, nanti bila berlaku pot, apa yang ada sifat dalam pot yang telah berlaku bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10, 11. Nanti akan berlaku juga sifat yang sama bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, 2017 nanti. Kemahiran yang sama. Lebih mudah saya terangkan beginilah. Dia tak tahu. Dia apa? Dia tak faham. Dia tak nampak sebenarnya. Ya, dia tak nampak apa? Dia tak nampak. Sebenarnya market ni hanya membentuk 3 status market sahaja. Exit pot, sama ada ke buy, ke sell, masuk pot, buat pot balik. Exit lagi balik. Dia tak nampak benda itu. Dia tak tahu nanti selepas tu market kan masuk buat pot lagi. Pot pun dia tak tahu. Apa tu pot?
Yang dia tahu hanya garisan, bersilang, ya. Kan? Dia bilang, bersilang gini. Dia tak nampak. Market hanya, saya ulang buat 3 bentuk asas forex ni. Jadi orang tak nampak benda tu. Itu je. Itu je bedanya TBHT dengan orang lain. Ya. Sebab TBHT ni dia tersendiri di planet ni. Tak meniru siapa-siapa, tak mengkopi siapa-siapa, ya. Ya, sebab dia orang lain takkan nampak pot. Orang lain takkan nampak makin dibentuk, takkan ada hanya 3 bentuk asas forex ni. Takkan nampak, ya. Dan bentuk tu akan berulang sampai bila orang tak tahu benda tu. Benda tu wujud di market, orang tak nampak, tak tahu ada benda tu. Hanya di TBHT yang nampak perkara. Dan benda tu betul. Benar. Lagi dan lagi benar. Ya, boleh dibuktikan. Bukanlah. Tapi dengan cara yang betul. Dengan kemahiran yang betul. Dengan cara kacamata H1. Apa kacamata H1 ni? Ialah klik market tu 3-4 kali kecilkan, zoomkan dia. Zoomkan dia, klik kecilkan. Kemudian 3-4 kali baru kita akan melihat bentuk asas tadi. Sungguh simple TBHT ni. Tak tahu nak cakap apa. Sungguh mudah saja. Simple, very simple TBHT ni. Tapi itu tapinya. Kebenaran tu yang penting. Apa kebenaran dia? Market membentuk tadi 3 bentuk asas tadi. Pot, exit pot, pot, exit pot, pot, exit pot, pot, exit pot. Ya, dan sesekali buat HHR. Nampak? Bertahun-tahun. Dari 2010, 9 sampai sekarang. Okey, ya. Dan adik cabar lagi. Tengoklah minggu depan. Bulan depan, ya. Apa bentuk asas market? Dia tak akan lari, ingat ya. Dia tak akan lari daripada 3 bentuk asas ini. Dia tidak akan lari dari 3 bentuk asas ini. Tetap akan membentuk 3 bentuk asas tadi. Tetap, ya. Adik yakin 100%. Cuma kita faham ataupun tidak. Itu saja. Ya, itu saja. Ya. Tapi dia akan tetap membentuk. Kalau dia exit sekarang, dia exit buy. Sekarang dia market exit ke buy. Cuba tengok kan. Adik kata tadi contoh, ya. Market ada HHJ volume. Boleh buat panas, naik ke atas, turun ke bawah. Tapi adik kata kena tunggu jejak 3. Nampak tak? Confirmation. Walaupun, ya, ada bentuk dia. Ya, bentuk dia. Tapi perlu ada sifat lain yang membentuk dia. Apa confirmation dia? Jejak 3, buy hendaklah jadi HR. Buy hendaklah jadi HR. Itu sifat dia. Buy melemah. TKU gagal. Kan? Tapi perkara tak berlaku di US Open. Terus makin naik ke atas. Nampak tak? Inilah TBHT. Dia belum berlaku, tapi sifat tu sebelum ni dia dah berlaku berulang-ulang. Jadi kita boleh faham sifat semula jadi tu. Dan dia akan betul. Dia tak, bila dia tak tukar arah HST, dia terus naik. Sebab jejak 3 tak muncul. Jadi kita boleh menganalisa dia berdasarkan sifat dia atau perilaku semula jadi sebelum ni yang dia ulang. Sebab tu adik berani bagi komen. Ya, HHT tunggu
jejak 3. Tengoklah di FB adik dan tuliskan, tunggu jejak 3. Macam mana pula orang tahu kalau tunggu jejak 3? Sebab apa? Itu sifat dia. Buy akan jadi HR, buy akan melemah. Ya, TKU akan gagal. Itu maksud dia. Diamond step biasanya akan berlaku di zone A. Ya. Dia akan buy hanya sekitar 2 jam ataupun 1 jam sahaja. Lepas itu dia akan turun semula ke bawah. Itulah maka confirm lah HHT buy berakhir. Ya, HTC buy berakhir. Tetapi apa yang berlaku, dia terus tembus ke zone A, ke atas. Ya, faham ya? Sebab sifat tadi kita dah tengok ni berulang-ulang sebelum ini melalui kacamata falsafah TBST yang melihat bentuk dan sifat yang berulang-ulang. Okey ya, faham ya? Suara pun dah out ni. Ya, suara pun dah out. Saya fikir dah jelas betul ya. Dah jelas sangat ya. Tentang falsafah tadi ya, bentuk tu ya. Sampai bila dia. Buat nota ringkas mudah je ya. Simple je. Bentuk asas tadi akan datang lagi. Sampai bila-bila ya. Exit port. Bila dia katakan dia buat port, katakan dia daripada HHT buy pun kan, dia cari AB yang valid, yang betul, apa dia buat port. Pada buat port, dia akan ke mana? Sifat semula jadi dia akan exit ke sell, cari AS pula. Habis tu bila dah jumpa AS kan, dia akan buat 2 saja. Sama ada dia terus balas pergi buy ataupun dia buat port dulu 1, 2 hari, 3 hari. Apa dia buat dalam port? Dia akan putar arah. Dia akan buat sifat apa? Putar arah, putar atas, lenggang-lenggok pergi atas. Lepas tu lenggang kangkung pergi bawah. Lepas tu ke mana pula? Tadi dah ada AS buat port. Lepas tu ke mana? Dia tak akan cari AS lagi. Sifat semula jadi dia akan cari AB. AB di mana? Tentu dia akan exit ke buy. Begitu aja. Ya. Itulah sifat yang berulang-ulang semula jadi. Perjalanan itu dalam ilmu HHT. Perjalanan HHT ya. Bab lain lagi tu. Jadi dalam perjalanan HHT itu, dia pun akan bentuk yang sama. AS yang sama, AB yang sama. Dia akan buat sifat yang sama. Ya. Selepas cari AB, buat port, dia exit ke buy. Katakan dia buat AB kan. Dia buat port contoh, dia akan exit ke sell. Habis tu dia dah jumpa AS. Kemudian apa dia buat lagi? Apa sifat dia? Dia akan cari AB lah. AB ke mana? Ke atas. Dia takkan AB ke bawah. AB ke atas. Contoh. Itu sifat semula jadi. Faham tak? Bukan senanglah menghasilkan ilmu HHT tu. Dia perlu sifat yang berulang. Lepas bila dah jumpa AB di atas sana, dia buat port berapa hari, 1 minggu, 10 hari, ke mana dia exit? Dia takkan exit ke atas lagi. Dia akan buat exit ke bawah. AS pula. Itulah sifat semula jadi dia. Barulah jadi dia ilmu HHT. Ini orang buat ilmu HHT macam-macam. 1000 macam. Tak nampak kan? Sebab dia tak nampak sifat-sifat semula jadi yang berulang-ulang. Dia tak ada pegangan falsafah TBST tadi. Ya, dia tak faham asas falsafah TBST tadi. Dia tahu apa, ni susu kambing sedap contohnya kan, takkan ada lagi selain daripada kambing kan, takkan susu dari lembu pula, mesti sumber yang sama, barulah nampak rasa yang sama.
Yalah, begitulah contoh dia ya. Baik, apa lagi ya? Kali fikir juga lah dulu tu ya. Ali mohon maaf lah ya, suara sebenarnya kena tu inspeksi lah paling jangan kuman ya. Suara pun begini, tapi memang begini suara dia lah, sarak-sarak ni. Tapi dia sekarang suruh makan antibiotik, baru makan 3-4 biji, lepas tu tak makan dah. Ya, 1 minggu lepas, 1 minggu dah kena batuk berkahak. Mak minum ubat batuk apa tu, helik yang ada madu lah, ada apa, minum lah, ada minyak gamat. Sebenarnya dah ada kuman kalau makan antibiotik sepatutnya kan. Jadi itulah kahak ya. Jadi kan selalu habiskan entah berapa 10 biji ke 12 biji ke antibiotik tu, baru makan 4 biji dah, tak mau makan dah ya. Dah makan sikit cukup lah ubat kan. Jangan terlalu yakin dengan ubat ni, makan juga ya, sikit-sikit lah ya. Jadi tapi tak bekal sudah kan. Kalau apa, bukan bagus sangat banyak makan ubat ya. Ya, bukan bagus sangat. Kimia tu kan, ubat tu kan, dadah kimia macam-macam lah. Mungkin dia akan beri kesan kepada anggota badan kita yang lain kan. Dia paling tak suka makan ubat ni lah ya. Kalau saya makan 10 biji, saya makan 2 biji je begitulah ya. Sebab ada kesan sampingan. Baiklah, dah 12 dah ya, cukup lah ya. Itulah bila dia dah mula ya, susah nak berhenti. Bila dia dah mula, susah nak berhenti. Padahal di depan adik ni tak ada apa-apa pun, meja ada seekor kucing anak saya lah. Ya, dia duduk tidur dapat tadi. Jadi mungkin you all dengar tu suara-suara dia kan, dia lah tu. Ya, kucing daripada tidur, tak ada apa-apa. Tak ada buku, tak ada apa ya. Ingat gitu aja ya. Jadi yang terkurang ya. Biasalah insan ya. Kita akan ulang-ulang lagi cerita kan. Perkara tak boleh kena ulang-ulang selalu ya. Baiklah, kita kembali selamat malam semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita kembali kepada Akademi 1 tu ya. Mungkin ada apa-apa persoalan, bolehlah tanya secara bertulis lah ya situ. Bismillah.